Berbalik kepada Zakwan, MC kedua kita. Apakah Ya, soalannya? baik. Terima kasih Encik Fiz. Okey. Encik Daniel, boleh Encik Daniel terangkan secara lebih lanjut tentang betapa pentingnya angin tayar sebagai kita punya perjalanan harian kita kepada penunggang-penunggang motosikal, betapa pentingnya untuk kita nak cek selalu, betapa kerapnya untuk nak cek angin tayar kita. Sebab yang kita tahu, ramai orang yang guna motor tapi tak selalu pun yang pastikan angin tayar dia mencukupi atau tidak. Macam tu. Um, angin tayar ni memang kena kerap lah kita cek, sebab angin tayar ni dia buat tayar ni yang memusing ataupun yang buat kita berjalan atas jalan raya betul. So itu antara komponen penting lah untuk motor. Kalau angin tak ada, tayar kempis, kita bawa motor kan ada kiri kanan betul. Dia motor. Jadi bila tayar tak ada angin, rim tu akan lari dan boleh menyebabkan kemalangan berlaku lah. Kemalangan terjatuh biasa, tapi boleh mencederakan juga. So kekerapan kena cek angin ni saya syorkan seminggu dua kali lah, sebab kita pun tak tahu betul dekat rim tu ada kebocoran ke, dekat tayar tu ada kebocoran ke. So bagi saya 2 kali seminggu tu the best, paling bagus lah 2 kali seminggu. Kalau nak cek lebih pun lagi bagus, sebab kita tak tahu kan apa jadi dekat tayar tu, apa ada bocor ke apa ke. So angin ni penting lah. So pendapat Daniel pentinglah untuk menjaga dan kerap cek angin tayar tu supaya kita boleh mengelak daripada kemalangan kita. Betul. Okey, Cik Daniel, nak tanya satu soalan yang agak komersial orang panggil. Soalan yang agak komersial iaitu exhaust bising, exhaust perang lah, apalah betul ayat-ayat sekarang budak-budak motor right. So bagi Encik Daniel yang dah pernah ada pengalaman dalam bidang pemotoran ni kan, perlu ke Malaysia ni haramkan exhaust perang yang bising tu semua? Sebab satu, dia mengacau kawasan kejiranan, betul tak? Kedua, bagi saya macam motor exhaust ni dia hanya tertumpu kepada motor-motor yang perlu untuk pakai je. Kalau macam just motor-motor Kapcai ni, just pakai je lah exhaust standard. Bagi Cik Daniel, apa yang patut? Pada pendapat saya, penggunaan exhaust bising ataupun orang muda panggil exhaust perang tidak digalakkan, sebab kita telah menyebabkan pencemaran bunyi dan pencemaran udara. Sebab pada exhaust standard tu sendiri, pada exhaust asal motor tu sendiri, dia telah mengandungi fiber ataupun orang panggil catalyzer, yang mana dia menapis asap-asap exhaust ataupun dia mengurangkan asap-asap karbon yang keluar daripada enjin tu sendiri daripada bocor ke arah udara. Pada pendapat saya, penggunaan exhaust bising ni tidak digalakkan lah. Tak semestinya tak boleh, tapi tak digalakkan sebab dia telah menyebabkan dua pencemaran bunyi dan pencemaran udara dalam pada satu masa yang samalah, dan dia mengganggulah daripada segi kejiranan, mana yang ada anak-anak kecil yang mana baru bangun tidur, semua dia telah mengacau lah daripada segi, dan udara pula dia telah menyebabkan inilah pencemaran udara yang mungkin kita anggap remeh, tapi pada hari ni kita dah boleh rasa lah panas, sebab
makin nipisnya lapisan ozon tu sendiri disebabkan asap-asap dan fiber-fiber karbon yang berterbangan di udara kita ni yang telah tak Alright. Bila cerita tentang ubah suai exhaust motor, ramai remaja di luar sana yang kerap ubah suai motosikal seperti tukar font number plate, tukar font style, tukar nombor plate menjadi semakin kecil, ubah side mirror dan tintikkan lampu hadapan, lampu signal. So, tanyaan saya, adakah ubah suai itu selamat untuk digunakan bagi perjalanan kita kepada penunggang-penunggang yang lain di atas jalan raya? Pengubah suai nombor plate depan dan belakang, lepas tu side mirror. Alright. Nombor plate ni, pentingnya nombor plate standard ni sebab kita nak kenal pasti, bukan kita lah, penguatkuasa nak kenal pasti kalau terjadinya apa-apa, berlakunya jenayah ke apa ke, nombor plate tu akan menjadi bahan bukti lah. Kalau nombor plate tu terlampau kecil atau fancy kan, kita pun tak boleh nampak, penguatkuasa pun tak boleh nampak, kita tak boleh lah Nak trap lah, nak cari penjenayah itu sendiri. Daripada segi side mirror pula, side mirror ni bukan orang lain yang nak guna, pemandu tu sendiri juga. So kalau side mirror tu kecil kan, bagi tahu saya apa yang dia nampak, apa yang dia ingin melihat, dia pun tak nampak apa-apa. So jadi side mirror pun penting lah sebab nak tengok belakang ada kenderaan memecut ke ataupun dalam keadaan laju ke, kita nak memotong kiri kanan ke, kita kena tengok side mirror. Itu penting lah, side mirror tu tak boleh tak ada lah. Alright, faham Cik Daniel. Terima kasih Cik Daniel. Jadi sekarang Cik Daniel, kita orang nak bagi dekat partisipan lain, bukan setakat kita orang host yang tanya Cik Daniel. Kali ni kita tanya orang luar. Cik Daniel, boleh Cik Daniel? Boleh. Siapa-siapa partisipan boleh tanya speaker kita hari ni. Expertise in motorcycle engineering. So apa je boleh tanya. Dekat ruang chat, nak buka mic pun boleh. Anything. Nak buka mic pun boleh, nak chat pun boleh. Anything. Apa soalan boleh dibuka. Maaf Cik Daniel. Mengganggu masa Cik Daniel, maaf Tak ada masalah. Tak ada masalah. Terima kasih Cik Daniel. Janji belajar. Ya, saya available. Alright. Open your camera first. Then we start asking you a question. Right. Ni okay. Abang Handsome. Alright. Mana-mana partisipan boleh tanya Cik Daniel sekarang dalam masa yang available yang Daniel cakap ni. Assalamualaikum bang. Siapa yang bertanya tu boleh introduce. Nama saya Akmal bang. Akmal. Okey, Akmal. Saya nak tanya soalan bang. Apa beza minyak 95 dengan 97 ni bang? Okey. Minyak 95 dengan 97 bagus soalan ni. Jarang anak muda tanya sebab bagus, terima kasih bang. Banyak anak muda sekarang dia banyak duit kan. So semua pakai 97. Macam ni lah. Penggunaan 95 dia punya kiranya apa kandungan dia berbeza dengan 97 betul. 95 dia menggunakan kalau nak saya terang ni jam otak saya ni. Okey, singkatkan Cik Daniel. Okey, saya singkatkan Cik Daniel. 95 ni dan 97 ni perbezaannya daripada segi harga itu satu. Lepas tu penggunaan harian bagi saya kita sepatutnya ataupun
bagusnya kita guna 95 je, sebab kalau kita nak tahu, kalau korang nak tahu, dekat Malaysia penggunaan minyak 95 dan 97 ni adalah sebagai, kiranya dekat mana-mana petrol pump mesti kena guna 95 dan 97. Dan kalau kita tengok dekat luar, banyak lagi RON 90, RON 88, RON 87, RON 89. Kita enjin kereta sendiri pun menggunakan 97 sebab 97 ni murah lah, fuel safe. Lepas tu dia bagus untuk enjin lah. So ada soalan tu Cik Daniel. Dia cakap RON 200 ada tak dalam dunia ni? Setakat yang saya tahu, saya baru duduk kat Malaysia ni, paling tinggi saya tahu pun RON 110 lah. 110 itu pun minyak dia tak bagus untuk enjin tu, enjin kereta-kereta atau motor-motor standard ni, sebab minyak dia terlampau kasar dan pembakaran dia lagi banyak lah, pembakaran dia lagi besar lah. So dia tak bagus dekat enjin tu sendiri juga, dia akan merosakkan struktur dalam enjin tu sendiri sebab pembakaran berlebihan. Alright. Jadi sebab apa Cik Daniel, yang saya tahu sekarang kita ni negara pengeluar minyak juga. Betul Cik Daniel? Okay, Malaysia betul. ni negara pengeluar minyak juga, minyak petrol lah. So apa yang saya tahu iaitu minyak kita ni kualiti yang minyak kita tinggi tau. Dan kita ekspor pergi ke Arab. Kita guna minyak Arab sebagai minyak kenderaan dekat Malaysia ni. Kenapa macam tu Cik Daniel? Salah satu faktor dia sebab minyak kita berkualiti betul. Dan kenderaan dekat Malaysia ni penggunaannya tidak melebihi, saya boleh cakap tidak melebihi harian atau seminggu tak melebihi 50,000, 40,000. Jalan kita dekat Malaysia ni pun macam satu negeri dekat Amerika je, dekat Arab je. So penggunaan minyak berkualiti tinggi ni tidak disyorkan sebab kita bukan guna benda ni sebagai perjalanan jauh. Even dekat Amerika Syarikat sendiri pun menggunakan minyak yang lebih rendah kualitinya daripada Malaysia. So Malaysia ni dah minyak yang dia sediakan telah mencukupi lah untuk kenderaan dekat Malaysia ni. Oh, terima kasih Daniel kerana pencerahan tersebut. Okey, lagi satu soalan daripada partisipan lain sebelum kita orang buat penutup dalam event ni. Sebab kita dah ambil masa yang agak lama juga dalam event ni. Alright. Siapa lagi? Seorang? Okay, saya nak tanya